Kita akan ikutkan untuk bab 2 zaman air batu. Seperti biasa, kalau kamu ada soalan, kalau kamu ada perkara-perkara yang kamu tak faham, boleh tulis dalam Zoom chat. Okey, so kat bawah tu ada chat tu, ada ruangan kotak, ada chat. So tulis dekat situ apa-apa juga soalan kamu. Nanti cikgu akan terus baca dan juga cikgu akan jawab soalan-soalan kamu. Okey. So itu tujuan dia. Okey, baik. Jom kita lihat zaman air batu. Sebenar-benarnya, untuk pengetahuan kamu, okey, sebenar-benarnya, okey, kalau kita lihat dunia pada hari ini wujud kesan daripada perubahan, okey, fizikal bumi yang berlaku semenjak jutaan dahulu lagi. Dan sebenarnya, okey, dikatakan, okey, bumi ini berapa umur dia, cikgu? Dikatakan bumi ini berumur di antara 400 hingga 500 juta tahun. Okey, umur bumi ini 400 hingga 500 juta tahun. Memang lama gila lah. Jadi, so kita tahu bahawa banyak teori tentang bagaimana bumi ini, okey, bumi ini terjadi macam-macam. Okey, dan antara teori yang famous tentang bagaimana bumi ini terbentuk adalah daripada, okey, kita kata daripada matahari sendiri. Okey, kita tahu bahawa matahari itu, dalam teori itu dikatakan bahawa matahari itu berputar. Kemudian matahari itu telah melepaskan, okey, beberapa pecahan dia, dan pecahan itu telah terlempar keluar daripada matahari dan dia berputar dan dia terus mengelilingi matahari. Okey, dan itulah yang menjadi planet-planet sampai sekarang, dan salah satunya adalah planet bumi. Jadi so itu adalah kita kata sebagai salah satu daripada teori dia lah. Dan apabila bumi itu telah terkeluar daripada matahari, bumi itu mengalami, okey, penyejukan dan penyejukan. Ya, betul. So dia menjadi penyejukan dan lama kelamaan berlakulah, okey, pemeluapan dan berlakulah hujan menyebabkan air pun naik, okey, menjadi lautan dan sebagainya. Jadi itu salah satu teori tentang bagaimana wujudnya bumi ini. Okey. Jadi itu salah satu teori dia lah. Jadi pada yang peringkat awal bumi ini, okey, lama kelamaan bumi ini mengalami suhu yang amat sejuk. Yes, confirm. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni kopi. Apa sedap? Thanks, Puyo, ada kata kopi, Puyo. Okey, baik. Okey, Aileen, sudah. Okey, baik. Kalau kita lihat. Okey. Perubahan fizikal bumi dipengaruhi oleh iklim dan pada awalnya bumi mengalami suhu yang amat sedap. Amat sedap kan? Kan dah silap. Bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Bumi mengalami suhu yang amat sedap. Ni dia sila lah ni. Tulis sedapnya kopi kan. Dah cikgu terbaca dia punya tu. Bumi mengalami suhu yang amat sedap. Lain macam tu. Okey. Okey. Baik. So kalau kita lihat. Kan. Mengacau dalam kondisi dia sila macam-macam. Okey. Kopi bagus ibu. Ya, betul, Aaron. Okey, bumi pada masa itu dikenali sebagai zaman air batu yang wujud, okey, di antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. Dan perubahan suhu bumi yang sejuk kepada panas menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Jadi itulah kita kata sinopsis bab ini. Okey, sinopsis bab ini. So kita nak lihat tentang hari ini. Kata sebab kopi itu terlalu sedap. Okey. Baik. So inilah kita kata gambaran
Okey, zaman air batu, iaitu air batu meliputi sebahagian daripada kawasan bumi. Kawasan bumi. So kita lihat di sini. Okey. Kita lihat tentang 2.1 dunia kita ni. Pengetahuan tentang sejarah bukan saja membolehkan kita mengenali diri kita, tetapi juga memahami tentang dunia. Dunia ni merupakan bumi tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta hidupan yang lain. Jadi bumi ini telah mengalami pelbagai perubahan. Perubahan rupa bentuk fizikal, perubahan iklim, cuaca, perubahan hidupan, dan juga perubahan kedalaman lautan. Jadi, alhamdulillah zaman sekarang ini kalau kita lihat banyak saintis-saintis telah buat kajian dengan kemajuan ilmu sains dan teknologi. Dan kemajuan ilmu sains dan teknologi inilah telah membantu manusia untuk mengkaji dan mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi semenjak jutaan tahun dahulu. So ada ilmu-ilmu seperti ilmu dalam bidang paleontologi, ilmu kimia, ilmu arkeologi, ilmu geologi dan fizik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Jadi berjuta-juta tahun dulu bumi kita bukan macam ni. Ini bumi kita kan. Bentuk dia Amerika Utara, kemudian Amerika Selatan, okey. Dan ini gambaran bumi yang diselaputi salji di bahagian kutub utara dan kutub selatan sekitar 17,000 tahun dahulu. Memang lama gila. Memang lama gila. Jadi macam mana manusia boleh mengetahui tentang apa yang berlaku di bumi tu, cikgu? Iaitu mereka menggunakan ilmu-ilmu seperti geologi. Berasal daripada dua perkataan iaitu geo yang bermaksud bumi dan juga logia iaitu bermaksud sains. Oleh itu, geologi ini merujuk kepada bidang ilmu yang mengkaji pembentukan bumi. Itu dipanggil geologi. Dan paleontologi pula ialah bidang ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi. Sisa-sisa ataupun fosil yang telah terawet dalam sedimen binatang, tumbuhan dan juga bentuk-bentuk hidupan purbakala. Jadi sebab itu, okeylah Syanya. Okey, jadi kalau kita lihat, ini antara contoh ilmu yang dipelajari untuk mengkaji bumi. Sama-sama. So, Bison occidentalis merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara dan pada zaman air batu. Inilah dia gambaran zaman air batu ataupun dipanggil Ice Age. Ini dia. Ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi ini melebihi 4.6 bilion tahun. 4.6 bilion tahun ya. Dan bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi bermula lagi. Dan mula terbentuk memang berubah. Banyak yang berubah. Jadi kalau kita lihat antaranya seperti terdapatnya binatang-binatang seperti harimau bertaring panjang, ataupun dipanggil saber-tooth tiger. Kemudian ada juga binatang yang berbulu tebal seperti mammoth dan juga harimau bertaring panjang ini woolly mammoth. Merupakan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Ini memang dia bentuk macam gajah, dia keluarga gajah. Tapi dia berbulu. Dia berbulu dan dia punya taring ataupun kita kata sebagai apa yang kita kata sebagai apa? Apa gajah punya apa? Bukan belalai. Apa binatang ni yang tajam ni yang bulat ni? Cikgu lupa apa nama dia. Bukan tanduk. Apa nama dia? Alah, binatang apa tu? Apa Rizky? Benda tu? Ni. Dia punya apa?
Dia punya terang, dia bukan terang. Dia punya bukan belalai, bukan. Jadi dia ada, okey, ini kita kata sebagai sifat. Bukan tanduk. Bukan tanduk. Ini apa namanya? Gajah ada dia punya ah bukan tanduk. Apa nama dia? Cikgu lupa lah. Ada nama dalam bahasa Malaysia, ada. Itu woolly mammoth. Dan juga ada sloth. Ini sloth. Okey, ini sloth. Ini gambaran binatang berbulu tebal pada zaman air batu. Dia punya tas lah. Raisya Erina, tas tu apa dalam bahasa Malaysia ni? Gading. Gading. Ya, betul. Irdina, terima kasih banyak. Kan disebut sebagai gading. Ini gading. Gading. Dia punya gading gajah. Itu dia punya tu gading lah tu. Itu dia punya gading. Yes. Okey. Baik. So ini adalah kita kata sebagai kehidupan pada zaman air batu. Jadi, sebelum kita belajar tentang zaman air batu, kita tengok dulu macam mana fizikal bumi. Okey. Kan cikgu cakapkan tadi. Okey, cikgu dia cerita bahawa dalam salah satu teori, okey, pembentukan bumi, bumi ni sebenarnya adalah sebahagian daripada matahari. Okey. So bila dia telah terpisah daripada matahari, so dia telah membentuk bumi. Dan bumi pada waktu ini hanyalah batuan yang datang daripada matahari yang tengah panas. Okey, sebab dia datang daripada matahari. Lama kelamaan dia sejuk. Bila dia sejuk, maka berlakulah pembentukan awan yang banyak. Okey, awan yang banyak di bumi, maka berlakulah hujan yang banyak menyebabkan banyak kawasan-kawasan dipenuhi air. Daripada sinilah, kalau kita lihat, inilah pembentukan bumi pada peringkat awal. Pada peringkat awal, bumi ni ditenggelami air. Ini. Jadi adalah sedikit kawasan tanah tinggi. Ini tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi yang membentuk daratan. Yang lain semua lautan. Dan pada waktu itu tidak ada kehidupan. Tiada hidupan. Tak ada. Bumi pada waktu itu berumur 650 juta tahun dahulu lah. Dan dia tidak ada hidupan. Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Okey. Dan pada waktu inilah, proses yang berjuta-juta tahun dulu, maka inilah bentuk bumi pada 390 juta tahun dahulu. Air laut masih tawar. Tapi kalau kamu perhatikan, dia mula terpisah. Ada kawasan tanah ni dia terpisah. Yang ini yang ini turun ke bawah, yang ini naik ke atas, tanah ni naik ke atas, yang ini pun terpisah naik ke atas. Jadi jadi inilah bentuk muka bumi pada 390 juta tahun dahulu. Baik. Okey. Kamu nak tahu tak kenapa tanah-tanah itu dia tidak tetap, dia boleh terpisah-pisah, cikgu? Pernah tak kamu tertanya, kenapa benua tu terpisah ke sini, benua tu terpisah ke sini, ada yang pergi ke sana, ada yang pergi ke sini? Kamu nak tahu tak macam mana ia berlaku? Bukan sebab earthquake, bukan. Dia sebagai dinosaur. Baik. Jadi kalau kita lihat, bumi pada 150 juta tahun, zaman Jurasik, dan hidupan utama ialah dinosaur. Tapi kalau kamu tengok bumi pun kalau kita lihat bergerak. Ada yang naik ke atas, kemudian ada yang turun ke bawah, dan juga ada yang pergi ke kanan. Ini dipanggil hanyutan benua. Hanyutan benua masih lagi berterusan. Masih lagi berlaku pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah yang berlaku. Dan kemudian
94 juta tahun dahulu, kalau kita lihat 94 juta tahun dahulu, dinosaur mulai pupus, mengalami kepupusan. Dan rupa bentuk benua mula kelihatan. Kalau kita lihat dah ada rupa benua Asia kat sini, kemudian dah ada rupa benua Afrika dah kat sini, dan dah ada rupa benua Amerika Selatan, Amerika Utara, dan kita dah ada rupa bentuk benua Australia kat situ. So dah ada bentuk benua kat situ. Dan ada ramai yang tanya, iaitu, cikgu, kenapa dinosaur mengalami kepupusan? Kenapa tiba-tiba dia pupus, cikgu? Baik, ada dua teori. Pertama, teori menyatakan bahawa dinosaur ini pupus kerana tahi bintang telah jatuh ke bumi, menyebabkan letusan yang kuat, menyebabkan binatang-binatang, terutama sekali dinosaur, pupus dan mati. Itu teori yang pertama. Iaitu kerana tahi bintang yang jatuh, meteor yang jatuh. Teori yang kedua pula menyatakan bahawa oleh kerana mereka ni, binatang mereka semakin lama semakin besar kan. Jadi mereka semakin lama semakin makan banyak. Namun makanan semakin habis. Jadi mereka ini akhirnya mati kelaparan kerana tidak ada lagi makanan. Jadi itu antara teorinya lah. Itu antara teori yang menyatakan bahawa itulah sebab kepupusan dinosaur. Cikgu, waktu ada dinosaur tu ada ke manusia? Tak ada. Waktu ada dinosaur tu tidak ada manusia. Tak ada. Dicatatkan memang tidak ada manusia. Jadi itu kada yang keempat. Kemudian daripada situ, kalau kita lihat benua, bumi pada umur 18,000 tahun dahulu. Kalau kita lihat 18,000 tahun dahulu, pada waktu inilah benua semakin kita nampak jelas benua-benua ni, dan kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak, sugu, anjing, kucing, dan paras air laut pun meningkat. Air laut pun meningkat, dan inilah bumi pada hari ini. Inilah kita kata sebagai perubahan bentuk muka bumi kita yang melalui proses berjuta-juta tahun. Lepas tu macam mana diorang tahu macam mana dinosaur nampak? Macam, baik, bagus Raisha. Baik, sebenarnya, mereka telah membuat kajian arkeologi. Mereka menemui tulang-tulang yang besar. So, mereka bila buat tulang rangka yang besar, tulang rangka tu, mereka sambungkan, ini tulang rangka yang besar. Dia susun balik, menjadi kaki, dan pada waktu itulah mereka menggunakan CGI, iaitu menggunakan kemahiran komputer untuk mereka rekodkan bahagian ini berapa ketebalan kulit dia. Yang ini berapa ketebalan. Bahagian leher, berapakah ketebalan kulit daripada tulang. Jadi bila diorang buat kajian itu dan diorang cipta balik untuk membina kulit dan juga membina bentuk muka binatang itu, maka mereka dapatlah seperti mana yang kamu tengok dalam filem-filem Jurassic Park dan sebagainya. So diorang ada teknologi tu ya. Cikgu, waktu dinosaur tu kan asal pula tak ada manusia kan, Nabi Adam manusia pertama yang ada. Itu baru Nabi Adam ada. Baik, bagus soalan Irdina. Cikgu suka soalan tu. Untuk pengetahuan kamu, bumi ni dicipta dahulu. Bumi dicipta dahulu, kemudian dengan binatang-binatangnya, dengan semua tumbuh-tumbuhan apa semua, dan pada waktu itu, Nabi Adam tidak ada lagi. Tak dicipta lagi. Tidak dicipta lagi. Jadi kalau kita lihat, Nabi Adam memang manusia yang pertama di atas bumi, tapi bukannya makhluk pertama. Makhluk lain manusia lain, makhluk lain.
Jadi Nabi Adam bukan makhluk pertama dicipta di bumi, tetapi okey, binatang-binatang lain dicipta, dan manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Macam gitu. Boleh faham? Okey. Baik, bagus. Okey, ada soalan nak tanya? Ya. Yeah. Banyak soalan nak tanya. Which came first, egg or chicken? Okey. Baik. Kalau ikut kepada teorinya, ianya adalah chicken dulu. Sebab perlu ada ibu dahulu baru ada anak. Okey. Perlu ada ibu dahulu baru ada anak. Jadi itu secara teorinya, iaitu perlu ada ibu dulu baru ada anak. Yes. Okey. Okey, baik. Okey. Okey. Okey, baik. So ada yang respon. Baik, faham. Baik, so ada soalan. Okey, so ada yang kata, cikgu, pada zaman dahulu ada megalodon. Ya, ada. Cikgu berapa tahu dinosaur wujud dalam dunia? Almost berjuta tahun juga. Banyak, okey, berjuta tahun juga. Okey, baik. Ya, soalan lain. Ada nak tanya soalan lain? Okey, cikgu buka kepada soalan nak tanya tentang apa juga berkaitan dengan bumi kita pada hari ini. So kalau ada nak tanya boleh tanya sekarang. Okey, boleh tanya sekarang. Okey. Jadi okey, so okey. Khalif Iman nak tanya? Okey, dan juga mungkin siapa lagi nak tanya? Okey. Mungkin juga Aiman. Aiman nak tanya, Man? Okey. Tak ada tanya. Okey, Rifki Aidin. Okey, Sakif. Adania. Wan Faik. Okey. Okey. Makhluk pertama malaikat je. Ya, betul. Betul, Irdina. Okey, betul. Okey. So, okey. So sekarang ni kamu faham tak tentang proses, okey, kita kata sebagai proses pembentukan fizikal bumi. Faham tak? Faham ke tak faham? Faham ke tidak faham? Okey, faham ya? Okey, kalau mammoth, macam mana dia tahu mammoth ada bulu? Okey. Kalau mammoth, macam mana dia ada bulu? Okey, sebenarnya, okey, mammoth sebenarnya adalah, kita kata, macam mana dia ada bulu apabila, sebenarnya senang je. Iaitu kalau kita lihat, di atas kulit, okey, ada rongga-rongga, okey, rongga-rongga yang akan mengeluarkan bulu. Mengeluarkan bulu. Jadi mereka lihat bahawa ada setengah tu yang mati bersama dengan kulit-kulitnya sekali. Kulitnya tidak hilang. Kulitnya tidak pupus. Jadi sebab itu dia ada nampak bagaimana bentuk woolly mammoth itu. Ada. Ditemui oleh para saintis. Memang ada ditemui oleh para saintis. Banyak persoalan. Banyak soalan lah. Okey. Baik. So, okey, kalau kita lihat ini ada pembentukan fizikal bumi. Okey, jadi okey, kalau kita lihat di sini iaitu kita tak perlu pergi jauh-jauh. Okey, nak tak untuk kita buat, kita nak buat nota ringkas berkaitan dengan pembentukan fizikal bumi. Okey, nak tak kita buat nota ringkas berkaitan dengan pembentukan fizikal bumi? So kalau kita buat nota ringkas, kamu kena ambil kertas ataupun buku untuk kita menulis. Boleh? Boleh ke tak boleh ni? Boleh je nak buat nota. Okey, terbaik Dina. Okey. So kita nak bagi kita faham kan? Okey, jom kita ambil. Okey, kita buat nota. Okey, boleh ambil buku ataupun kertas. Okey, untuk kita untuk kita gunakan. Okey, kita ambil nota. Okey. Silakan nak tanya. Kalau ada nak tanya, silakan nak tanya. Nak tanya apa tu?
Okey. Nak tanya apa tu? Okey. So jom kita buat nota berkaitan dengan nota ringkas dengan aktiviti. Oh ya, 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 ya. Last week ringkas dengan aktiviti. Okey. Nanti cikgu akan berikan. Cikgu lupalah. Okey, nanti cikgu akan berikan nota. Nota ringkas dengan berserta dengan aktiviti. Cikgu bagi latihan. Okey, cikgu bagi latihan. Jom kita buat nota ringkas berkaitan dengan pembentukan fizikal bumi. Okey, jom. Kamu semua boleh ambil kertas. Okey, untuk kita buat berkaitan dengan pembentukan fizikal bumi. So, boleh ambil kertas dan kita akan mula untuk buat nota ringkas. Jom, jom, jom. Siapa tak ambil rugi ya. Siapa tak ambil rugi. Sebab pastinya nanti cikgu kamu di sekolah akan suruh kamu buat nota. Pada waktu itu, okay, kalau kamu dah ambil nota cikgu ni, bermakna okay, kamu dah ada nota ringkas. So, lebih baik ambil. Lebih baik ambil. So, kita akan buat pembentukan fizikal bumi dan kita akan buat secara peringkat. Iaitu peringkat 1. Peringkat 1 di mana kita boleh ambil, kita boleh buat nota di sini iaitu bumi pada 650 juta tahun. Juta tahun dan kita boleh tulis sini tiada hidupan. Ini peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama. Kemudian kita pergi pada peringkat kedua. Kita buat peringkat-peringkat ya. Peringkat kedua di mana bumi pada berumur berapa? Bumi pada 390 juta tahun. Di mana kita boleh tulis iaitu air laut tawar. Dan juga kita ada hidupan seperti apa? Wujud ikan dan amfibia. Wujud ikan dan amfibia. Gitu. Okey. Baik. So itu yang kedua, peringkat yang kedua. Dan kita tulis kemudian seterusnya iaitu peringkat yang ketiga. Peringkat ketiga iaitu bumi pada bila? Iaitu bumi pada 195 juta tahun. Di mana kita lihat inilah dia zaman Jurasik. Zaman Jurasik iaitu hidupan utamanya ialah dinosaur. Zaman Jurasik dan juga kita tulis dinosaur. Cukup kat situ. Nama pun kita buat nota. Nota apa cikgu? Nota ringkas. So, pembentukan fizikal bumi. Kemudian kita bulatkan peringkat 1. Kemudian peringkat 2. Serta peringkat 3. Jadi, kita boleh buat arrow. Kita boleh buat arrow seperti ini ya. Peringkat 1, peringkat 2 dan juga peringkat 3. Begitu. Baik. Kemudian kita buat arrow ke bawah untuk peringkat seterusnya. Iaitu peringkat apa cikgu? Peringkat 4. Peringkat 4. So kita boleh tulis iaitu bumi. Bumi pada 94 juta tahun. Dan juga pada waktu ini dinosaur pupus. Dinosaur pupus. Dan kita boleh tulis rupa bentuk benua kelihatan. So dah ada rupa bentuk benua. Di situ. Dan kemudian kita pergi kepada
peringkat yang ke-5. Buat peringkat 5 kat sini. Okey, peringkat 5. Iaitu kita boleh Cik tulis tak chill lah bang. bumi pada 18,000 tahun. Okey. Dan binatang-binatang telah wujud. Binatang apa? Okey, kita boleh tulis iaitu wujudnya. Okey, kuda. Okey, badak sumbu. Kemudian juga anjing dan juga kucing. Dah ada dah. Dah ada dah binatang-binatang ini. Dan satu lagi kita boleh tambah, okey, iaitu paras air laut. Air laut meningkat. Gitu. Itu peringkat ke-5. Dan peringkat yang terakhir iaitu peringkat yang ke-6, okey, iaitu bumi pada hari ini. Peringkat yang ke-6, okey, so kita boleh tulis iaitu bumi pada hari ini. Pada hari ini tu apa? Iaitu pada hari ini ni dalam tahun 2023. So kita boleh kita buatkan seperti ini. Okey, dan juga kita buat seperti ini dan juga kita buat seperti ini. Okey. Dan kemudian kita arrowkan dia peringkat ke-5 dan seterusnya peringkat ke-6. Inilah dia pembentukan fizikal bumi. Dapat tak? Mana? Training ground. Alright. Okey, dah siap? Okey, Adina kata dah siap. Okey, siapa yang dah siap boleh tulis dekat ni dekat Zoom chat. Okey, dah siap. Okay. Okey, so ramai yang kata dah. Okey, baik, bagus. Okey. So ini adalah dikatakan sebagai pembentukan fizikal bumi, peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga, peringkat 4, peringkat 5 dan juga peringkat ke-6. Ada soalan nak tanya tak? Ada tak soalan nak tanya? Apa kebaikan? Okey, baik, bagus. Okey, ada soalan. Okey, baik. Ada soalan tanya cikgu. Saya ada soalan, apa kebaikan minum kopi cikgu? Setiap flavor sama ke kebaikan dia? Okey, baik. Kopi sebenarnya, okey. Kita dapat cikgu ni. Okey.